Assalamualaikum, salam Malaysia Madani Kanta 744 mendahului berita. Dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen esensi. Perdana Menteri menegaskan kebimbangan orang ramai dengan pelaksanaan identiti digital nasional atau Digital ID seperti rekod peribadi serta perbankan akan terbocor dan chip diimplan dalam tubuh individu adalah tidak berasas. Beliau berkata dalam berbicara soal transformasi digital, rakyat harus menerima kenyataan bahawa negara harus maju seiring dengan perkembangan semasa termasuk penggunaan teknologi. Perdana Menteri mendaftarkan diri dengan Digital ID menjadikan beliau individu pertama di Malaysia yang memiliki kemudahan itu. Digital ID merupakan satu bentuk pengenalan dan pengesahan diri individu secara digital yang bakal dimanfaatkan sektor awam dan swasta untuk mengesahkan identiti pengguna semasa melakukan transaksi secara dalam talian. Pelaksanaan Digital ID akan memastikan perlindungan data peribadi dan keselamatan cyber sentiasa terkawal selain memudah cara perkhidmatan awam dan swasta. Menteri Komunikasi dan Digital berkata pelaksanaannya juga tidak memerlukan perakaman biometrik seperti cap jari, pengecaman wajah atau iris pengguna. Pendaftaran Digital ID hanya memerlukan MyCard serta imbasan cap jari untuk kesahihan sama seperti pengguna menjalankan urusan di bank. 5 pengendali rangkaian mudah alih MNO tanda tangan perjanjian langganan saham SSA sekaligus menyertai Equity Digital Nasional Berhad DNB. Ia melibatkan Telekom Malaysia Berhad, Celcom Digi, Maxis, U-Mobile dan YTL. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital, langkah seterusnya, MNO ini akan membantu DNB dalam pelaksanaan perkhidmatan 5G sekaligus dapat mencapai 80% di kawasan berpenduduk. Setiap MNO akan menyuntik 233 juta ringgit ke dalam DNB yang akan digunakan untuk memenuhi keperluan pembiayaan pelaksanaan rangkaian 5G di Malaysia. 121 rakyat Malaysia yang terkandas di Laut Kain, utara Myanmar berjaya dibawa pulang melalui pelaksanaan misi evakuasi. Timbalan Menteri Luar berkata mereka yang berusia antara 20-an dan 50-an serta kebanyakannya mangsa sindiket penipuan tawaran pekerjaan di utara Myanmar diterbangkan ke Malaysia menerusi penerbangan khas dari Kunming, China yang turut membawa seorang warga Indonesia. Met Malaysia mengeluarkan amaran hujan berterusan tahap waspada bagi seluruh Terengganu serta beberapa kawasan di Kelantan dan Pahang hingga Ahad. Amaran melibatkan Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Bachok, Machang dan Pasir Putih di Kelantan. Di Pahang pula melibatkan Jerantut, Maran, Kuantan, Pekan dan Rompin. Baik, di Johor setakat 4 petang, penduduk terjejas meningkat kepada 538 orang berbanding 432 orang 11 pagi tadi. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri menerusi kenyataan berkata mereka kini berlindung di 2 PPS iaitu PPS Dewan Muafakat Kampung Cahaya Baru dan PPS Sekolah Kebangsaan Bukit Mutiara. Banjir setakat ini menjejaskan Kampung Sentosa Damai, Kampung Sentosa Darat, Kampung Paya Kenangan, Kampung Pasir Tebrau dan Kampung Kangkar Tebrau. Jumlah penduduk terjejas di Kelantan semakin berkurangan. Seramai 574 penduduk ditempatkan di 3 PPS yang melibatkan PPS Sekolah Kebangsaan Jelawat, PPS Sekolah Menengah Kebangsaan Beris Pancur dan PPS Sekolah Kebangsaan Tok Deh. Penduduk terjejas di daerah Bachok paling ramai dipindahkan apabila 239 penduduk terjejas banjir daripada 64 keluarga dipindahkan setakat ini. Kerajaan Negeri Selangor peruntuk RM300,000 bagi peralatan pembersihan banjir di 9 daerah. Ia sebagai persediaan menghadapi monsun Timur Laut. Exco Sukan Selangor berkata peruntukan disalurkan melalui pegawai belia dan sukan di setiap daerah. Seramai 1,500 orang dari pasukan sukarelawan Selangor Surf Rescue turut bersedia membantu kerja-kerja pembersihan pasca banjir. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menjangkakan peratusan keluar mengundi bagi PRK Kemaman esok boleh mencapai sehingga 70%. Pengerusinya berkata jangkaan itu bagaimanapun bergantung keadaan cuaca hujan yang melanda pantai timur termasuk di Kemaman ketika ini. Sebanyak 49 pusat mengundi akan dibuka 8 pagi esok melibatkan 244 saluran. Keputusan penuh PRK Parlimen Kemaman hanya akan diketahui seawal 9 malam.
Sementara itu, 1,198 pegawai dan anggota kontingen Terengganu serta Bukit Aman bersiap sedia menghadapi PRK Kemaman esok yang melibatkan sumber manusia, aset, persiapan terakhir, tempat mengundi serta pelbagai penugasan melibatkan polis dan SPR. Ketua Polis Terengganu berkata, semua persiapan telah diatur sejak awal bagi memastikan PRK berjalan lancar. Ia termasuk strategi sekiranya berlaku banjir. Satu sindiket pengedaran dadah antarabangsa tumpas. Dadah jenis ketamin seberat 260 kg bernilai 15.6 juta ringgit dirampas pada 21 November. Dua lelaki tempatan dipercayai suspek utama kes berkenaan sedang dikesan. Hasil siasatan dapati dua suspek tiada rekod jenayah serta bukan keldai dadah. Dan kes disiasat Dewan Seksyen 39B-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952. Mahkamah Tinggi menetapkan tarikh akhir 19 Januari ini bagi keputusan representasi Datuk Seri Najib Razak untuk menggugurkan 3 kes pengubahan wang haram dana SRC International berjumlah 27 juta ringgit. Hakim K. Muniadi memutuskan demikian selepas Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Ashraf Adrin Kamaro memberitahu representasi yang dihantar belum diputuskan Peguam Negara. Peguam Datuk Seri Najib turut memohon mahkamah melepaskan tanpa membebaskan DNAA anak guamnya kerana kes itu telah tertangguh selama 5 tahun setengah. Mahkamah Session membenarkan permohonan pihak pendakwaan supaya kes pengubahan wang haram dan rasuah projek Jana Wibawa yang dihadapi bekas Ketua Penerangan Bersatu Datuk Wan Saiful Wan Jan dibicarakan bersama. Hakim Rosina Ayub memutuskan demikian selepas Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Afif Ali memohon kes pengubahan wang haram itu dipindahkan ke mahkamah tersebut untuk didengar bersama kes rasuah. Peguam Wan Saiful Amir Hamzah Arsyad tidak membantah permohonan itu. Bapa kepada 4 beradik yang ditinggalkan di pondok pengawal minggu lepas mengaku bersalah di Mahkamah Session Ipoh atas pertuduhan mengabaikan kanak-kanak berkenaan. Hakim Aziza Ahmad menetapkan 6 Februari tahun depan untuk menjatuhkan hukuman bagi membolehkan tertuduh melantik peguam. Timbalan Pendakwa Raya Evangeline Simon Silvaraj tidak menawarkan sebarang jaminan terhadap tertuduh Kamarul Kamil Abdul Rifin 33 tahun. 3 lelaki termasuk seorang doktor diperintah bela diri atas pertuduhan membunuh seorang lelaki warga asing. Mengikut pertuduhan, mereka didakwa dengan niat bersama membunuh A. Anggu 30-an di kawasan kandang lembu berhampiran Taman Don, Seremban antara 9 hingga 10.30 malam pada 16 Mac 2019. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang dibaca bersama Seksyen 34 Kanun sama. Seramai 29 saksi dipanggil sepanjang perbicaraan yang bermula penghujung tahun 2019. Polis menahan lelaki berusia 43 tahun dipercayai membuat hantaran berbaur ugutan terhadap Perdana Menteri di media sosial. Ketua Polis Kedah berkata, suspek yang bertugas di Maktab Mahmud Kulim ditahan di rumahnya di Kulim kira-kira pukul 10.30 malam semalam setelah polis menerima 5 aduan awam berhubung hantaran terbabit. Turut dirampas telefon bimbit suspek dan suspek direman sehingga 4 Disember. Kes disiasat bawah Seksyen 507 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia AKMM. 8 individu ditahan termasuk 3 anggota polis dipercayai terlibat kes culik wartawan Bangladesh pada 7 November lalu. Ketua Polis Selangor berkata, 4 daripadanya termasuk seorang anggota polis telah dituduh pada 22 November lalu. Wartawan Bangladesh diculik dan diseksa di sebuah rumah sekitar Klang, Selangor. Seramai 2,058 individu ditahan di Perak kerana terlibat dengan aktiviti perjudian. Ia hasil 1,731 serbuan yang dibuat sejak Januari hingga 29 November lalu menerusi Ops Dadu. Menurut Ketua Polis Perak, sebanyak 1,266 alat peranti dan lebih RM295,000 wang tunai dirampas.
Syarikat memproses data peribadi dan 13 golongan pengguna data yang tersenarai diwajibkan berdaftar di bawah Akta 309 yang melibatkan pematuhan terhadap Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. Pejabat Pesuruhjaya Perlindungan Data Peribadi, Kementerian Komunikasi dan Digital maklumkan pelaksanaan itu dapat mewujudkan repositori pengguna data di Malaysia. Ia membolehkan sebarang makluman, perubahan dasar serta khidmat nasihat berkait perlindungan data peribadi dibuat. Indeks Kesejahteraan Rakyat Malaysia IKRM meningkat 2.5% pada tahun 2022 kepada 121.2 mata berbanding 118.3 mata tahun sebelumnya. Laporan IKRM 2022 dikeluarkan. Jabatan Perangkaan menyebut pencapaian itu disumbang pertumbuhan positif kesejahteraan ekonomi dan sosial. Ketua Perangkawan Malaysia berkata, peralihan negara ke fasa endemik yang bermula April 2022 dengan pembukaan semula ekonomi secara berperingkat telah memberi impak positif. Bursa Malaysia berhad melancarkan program IR4U bagi menyokong dan meningkatkan piawaian serta keupayaan amalan perhubungan pelabur IR. Ketua Pegawai Bursa Malaysia berkata program komprehensif ini bagi meningkatkan kebolehlaburan syarikat tempatan yang tersenarai di Bursa Malaysia. Bursa Malaysia juga mengeluarkan 2 buah buku panduan bertajuk Fundamentals of IR dan Applications of IR. Ia menyediakan langkah praktikal untuk membangunkan dan melaksanakan IR yang berkesan. Kelonggaran syarat kemasukan tanpa visa di antara Malaysia dan China dijangka memanfaatkan industri penerbangan. Capital A memaklumkan ia diharap mampu memacu keuntungan memberansangkan bagi kumpulan pada suku tahun keempat. Syarikat juga berhasrat mengoperasikan 187 pesawat menjelang hujung tahun pada kadar 80% pengoperasian berbanding fasa pra-pandemik. Tentera Zionis meneruskan pertempuran menentang Hamas di Gaza selepas menuduh kumpulan pejuang itu melanggar perjanjian pemberhentian sementara perang dengan melancarkan 2 roket. Hamas dikatakan melanggar syarat, justru pasukan IDF menyambung kembali serangan. Malah negara haram Israel sudah memulakan operasi serangan udara dan artileri terhadap bandar Gaza dengan saksi melaporkan mendengar letupan berdilan sejam sebelum perjanjian tamat. Kawasan barat bandaraya Gaza khususnya Al-Nars, Tal Hawa, Sheikh Radwan dan kawasan Sheikh Ajlin antara sasaran tembakan dan bom Zionis. Israel turut melakukan serangan udara ke atas bandar Abbasan di timur Khan Yunis di selatan Gaza serta mengebom timur Governorat Pusat dan Khan Yunis di selatan. Serangan laut dan meriam juga dilapor di sepanjang pantai bandaraya Gaza, Nusairat, Zawaida dan kawasan timur dan barat di tengah Gaza. Sementara itu, lebih 60% rumah dan unit kediaman di semenanjung Gaza musnah akibat serangan tentera rejim Zionis sejak 7 Oktober lalu. Selain itu, lebih 26 hospital dan 55 pusat kesihatan terpaksa menutup operasi sama ada akibat berdilan bom, ditawan atau dimusnahkan. Jurucakap Kementerian Kesihatan Hamas Ashraf Al-Qudra memaklumkan sekurang-kurangnya 6 warga Palestin maut dalam serangan udara Zionis ke atas bandar Rafah di selatan Gaza. Sementara itu, dalam kejadian berasingan, 2 kanak-kanak terkorban di serangan di Gaza City. Perkara itu disahkan Dr. Hospital Al-Ahli, Fadil Naim. Saudara, Kanta 744 berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.